Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati, Presiden Gema Nur Iman, dan seluruh para AJK-nya, dan seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur, dan hari ini kita nak sambung muka surat 120. Kita masih lagi berada pada ayat yang kedua, ayat iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kita masih lagi berada pada ayat ni, ya. Jadi pada ayat ni yang berkaitan dengan hukum zina. Hukum zina ni kepada mereka yang ghairul muhsan, yang belum berkahwin. Maka di sini Allah Ta'ala suruh bila buat hukum zina ni 3 perkara. Yang pertamanya rotan 100 kali. Yang kedua kata Allah, jangan kita menaruh belas kasihan bila melaksanakan hukum rotan ini, dengan kita kurangkan bilangan rotan sebatan itu. Dan yang ketiganya, bila rotan tu hendaklah disaksikan oleh sekumpulan manusia yang beriman. Jadi ini tiga cara lah bila melaksanakan hukuman zina yang ghairul muhsan, yang belum berkahwin. Dan pada pengajian yang lepas kita dah hurailah pasal hukum rejam. Kerana rejam ni tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ini hukum kepada yang berzina yang sudah berkahwin. Yang sudah berkahwin tetapi mereka melakukan perzinaan. Maka berdasarkan dalil hadis yang sahih, dan kata ulama dalil hadis yang mutawatir menjelaskan di zaman Nabi SAW, bagi mereka yang melakukan zina yang sudah muhsan, yang sudah berkahwin, maka dikenakan hukuman rejam.
sampai matilah. Jadi yang kita jelaskan pada yang lepas ada dua situasi lah ataupun dua peristiwa. Peristiwa yang pertama iaitu mengenai seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik radhiyallahu anhu yang telah mengadakan pengakuan. Dan dia datang jumpa Nabi SAW. Dia minta Nabi supaya Nabi bersihkan dia, sucikan dia. Yang memang pada asalnya Nabi suruh balik je. Nabi kata, irji' fastaghfirillah wa tub ilaih. Nabi kata, pergi balik lah. Balik. Balik, minta ampun pada Allah, bertobat padanya. Cukup dah. Tapi sahabat ni dia rasa tak syok. Dia rasa tak syok. Dia rasa macam bersalah benar lah. Tu. Jadi menyebabkan dia berulang kali dikata ke Nabi apa dia sebut tu, dia kata ke Nabi SAW, tahir ni, dia kata tahir ni, bersihkanlah aku wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Yang memang pada asalnya Nabi tak tanya apa yang dia dah buat kan. Nabi cuba kata balik, minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah. Tapi oleh kerana sahabat ni, Ma'iz bin Malik ni, dia dok kata ke Nabi sampai 4 kali kan. Dia kata, tahir ni, bersihkan aku, sucikanlah aku, wahai Rasulullah. Sampai Nabi dok paling ni, macam Nabi tak melayan lah. Nabi dok paling ke kiri, Nabi dok paling ke kanan. Tapi dia minta juga ke Nabi, dia kata, tahir ni, sucikanlah aku. Akhirnya Nabi pun tanyalah, pasal apa, dosa apa yang kau buat ni? Sampai kau minta aku bersihkan engkau ni. Maka dia kata, minaz zina. Dia kata, aku dah berzina. Itu. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi tanya sahabat-sahabat lain. Nabi tanya, adalah beberapa sahabat dekat situ. Nabi tanya, abihi junun. Apa hal si Ma'iz ni? Dia dah gila ke apa? Nabi tanya pada sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat kata, fa'ukhbira al-laisa bijununin. Kami tahulah dia ni tak gila. Tu. Kemudian Nabi kata lagi, ashriba khamra, dia minum arak ke? Jadi ada sahabat duk bau lah, duk cek badan si Ma'iz ni, tengok ada bau arak ke. Bila bau, cek, dia tak minum arak. Tu dia. Jadi Nabi tanya, sungguh ke kau zina ni? Aznaita anta, betul ke kau zina ni? Betul sungguh. Nabi kata, aznaita anta, betul sungguh ke kau zina ni? Nabi tanya gitu. Dia kata, na'am. Fa'amara bihi farujima. Dia kata ke Nabi SAW, dia kata, ya betul ya Rasulullah. Maka perintahkanlah orang supaya rejam aku. Tu dia. Maknanya dia ni lah. Dia betul-betul lah, orang kata menyesal lah dengan dosa dia. Dan akhirnya disungguh minta Nabi laksanakan hukuman ke atas dia. Jadi ini peristiwa yang berdasarkan hadis sahih lah. Hadis sahih yang mutawatirah, kata ulama. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudiannya peristiwa yang kedua iaitu yang berlaku pada seorang perempuan daripada suku Ghamidiyah. Pun sama juga. Yang telah mengaku berzina sampai mengandung. Dia mengaku, dia datang jumpa Nabi, dia ikrar, dia buat pengakuan depan Nabi SAW. Yang mana dia telah benar-benar melakukan perzinaan sampai mengandung. Gitu. Maka Nabi ni kira Nabi macam tu juga. Nabi kata yang sama macam pada Ma'iz tadi. Nabi suruh balik. Nabi kata baliklah, irji'i fastaghfirillah azza wa jalla wa tubi ilaih. Nabi kata baliklah rumah, minta ampunlah pada Allah, taubat padanya. Cukup dah. Nabi suruh balik. Jadi perempuan Ghamidiyah ni dia kata, inilah Nabi kata, inilah perkataan yang sama yang Nabi kata pada Ma'iz. Mana nak perempuan ni dia tak nak macam tu. Dia betul-betul nak taubat pada Allah, dia sanggup direjam.
Tapi ialah dalam keadaan mengandung macam tu, Nabi kata tak apa, balik dulu bagi elok mengandung tu, lepas sampai bersalin lah. Sebab bersalin, lepas bersalin tu cerita lain lah. Begitu. Jadi pendek cerita, akhirnya dah lama tu bersalin kan. Dia dah bersalin dah habis pantang ke apa. Jumpa balik Nabi. Dia cari balik Nabi, dia kata buatlah hukuman rejam tu. Asalnya Nabi tak nak lagi. Nabi kata tak apalah, tunggulah budak tu besar sikit apa benda Nabi sebut kan. Tu dia. Tapi akhirnya ialah dia nak juga supaya dijatuhkan hukuman rejam padanya, dan akhirnya dilaksanakan rejam itu. Itulah, ini contoh peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, ulama kata menunjukkan walaupun hukum rejam tidak termaktub di dalam Al-Quran, tetapi dia dilaksanakan di zaman Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih, yang mutawatirah. Yang hadis sahih ini tak boleh dipertikaikan. Tu dia. Bahkan para muslimin dan muslimat telah kata dalam Sahih Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, tentang penegasan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas yaqul, qala Umar bin Al-Khattab wa huwa jalisun ala minbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata satu hari ni Sayyidina Umar Al-Khattab, ni masa ni Sayyidina Umar jadi khalifah lah. Sayyidina Umar Al-Khattab ni jalisun ala mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar duduk di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Inna Allah qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi al-kitab. Kata Sayyidina Umar, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala sungguh-sungguh telah membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dengan hak. Dan diturunkan ke atasnya, ke atas Nabi itu Al-Kitab, yakni Al-Quran. Fakana mimma unzila alaihi ayatul rajmi qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Baik, dia kata lagi, dia kata di sini, dia kata dan antara yang telah diturunkan kepadanya adalah ayat berkenaan hukum rejam. Tu. Maka kami para sahabat Nabi ni telah membacanya, menyedarinya dan memikirkannya. Tu dia. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Tu dia. Kata Sayyidina Umar lagi, maka Rasul sendiri telah merejam penzina dan kami juga merejamnya selepas itu. Baik. Kemudian kata lagi, fa akhsha in tala bin nas zamanun ay yaqula qailum ma najidu rajma fi kitabillah. Tu dia. Kata Sayyidina Umar, aku dok bimbang lah. Aku bimbang akan sampai satu masa ni yang mana akan timbul manusia berkata. Orang berkata apa? Orang berkata kami tidak dapati ayat rejam di dalam kitab Allah. Dia kata dia bimbang. Dia bimbang kalau sekiranya akhir zaman ni, dia kata intala bin nas, maknanya intala bin nas zamanun. Maknanya dia kata akan tiba, aku risaulah akan tiba satu zaman yang akan datang ni, satu zaman yang akan datang, yang jauh ni, yang mana tiba-tiba ada manusia dok kata kami tak jumpa ayat rejam di dalam Al-Quran. Dibimbang yang tu. Fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah. Ni dia. Kemudian maka jadilah mereka sesat dengan meninggalkan kefarduan yang diturunkan oleh Allah. Ini kebimbangan Sayyidina Umar. Dibimbang orang kata kami tak jumpa ayat rejam di dalam Al-Quran. Maka menyebabkan mereka ni menjadi sesat disebabkan meninggalkan kefarduan
yang ditetapkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata wa inna rajma fi kitabillah haqqan ala man zana idza ahsana minar rijal wan nisa. Kemudian kata Sayyidina Umar, sesungguhnya rejam dalam kitab Allah ni betul. Hukum ini diturunkan kepada yang berzina yang telah berkahwin dari kalangan laki-laki dan perempuan. Idza qamat al-bayyinatu aw kana hablu aw i'tiraf. Baik, dia kata lagi, jika bukti telah tertegak, jika bukti telah tertegak atau terbukti hamil atau dengan pengakuan. Baik, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Itu dia. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ni. Jadi pasal apa Sayyidina Umar kata macam tu? Sayyidina Umar kata memang ayat rejam diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu dia. Kemudian dibimbang takut-takut akhir zaman ni manusia dok kata kami tak jumpa pun ayat rejam. Menyebabkan mereka ni meninggalkan hukuman tersebut. Kenapa dia kata macam tu? Pasal ayat rejam ni, kata Sayyidina Umar, kami para sahabat ni qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Kami sempat baca. Kami sempat baca ayat tentang rejam ni. Kami sempat baca ayat tentang rejam. Kami ni kira baca sedar ayat ni ada dan kami berfikir tentang ayat itu. Kenapa dia kata begitu? Sebab asalnya ada ayat rejam diturunkan oleh Allah. Kemudian ayat tersebut telah dinasah, dimangsuh, dibatalkan. Ayat tu dibatalkan. Ayat dibatalkan, tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, tetapi hukum tidak dibatalkan. Itu yang dimasukkan, dinasah atau dan dimangsuhkan. Itu dia. Yang dipanggil ilmu nasih wal mangsuh tu. Ini salah satu daripada ilmu yang termasuk dalam ilmu ulum Al-Quran ataupun usul tafsir. Itu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya memang dulu ada ayat pasal hukum rejam ni, ada ayat. Bagi mereka yang melakukan perzinaan yang sudah berkahwin. Tapi ayat ini telah dibatalkan oleh Allah, dimangsuhkan. Yang dibatalkan hanya ayat. Tapi hukum tidak dibatalkan. Itu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita mengaji bab nasih dan mangsuh ni macam itulah. Ada ayat yang Allah turun. Ayat tu tak dibatalkan. Tapi hukum dibatalkan. Ada ayat macam tu. Jadi ayat tu kekal dalam Quran. Tu. Para muslimin dan muslimat. Tapi ada pula ayat yang Allah turunkan. Kemudian ayat tu dibatalkan. Tapi hukum dikekalkan. Macam ayat tentang rejam ini. Itu dia. Jadi maknanya muslimin dan muslimat macam mana pun dari segi penegasan Sayyidina Umar, dia kata memang dia kata ada hukum, ada ayat Quran tentang hukum rejam. Bahkan disebut pula, dia kata memang Nabi buat hukum ni. Nabi kata farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Itu. Memang Nabi merejam di zaman Nabi. Nabi rejam orang yang duk zina ni, yang muhsan ni. Kalau tak silap saya lah ni, kalau tak silap saya lah. Tak silap saya, sepanjang di zaman Nabi SAW, 5 kali. 5 kali dilaksanakan hukuman rejam itu. 5 kali, tak banyak lah. Sepanjang kehidupan Nabi lah. Kehidupan Nabi SAW ada 5 kali direjamnya, hukuman dilaksanakan hukuman rejam itu. Itu dia. Tak silap saya. Jadi memang kata Sayyidina Umar, zaman Nabi memang ada rejam ni. Dan kata Sayyidina Umar, warajamna ba'dahu. Dan hukum rejam ni kami teruskan. Walaupun dah kewafatan, Nabi dah wafat, kami teruskan. Itu dia. Jadi itulah nak kata, berdasarkan dalil-dalil ini, hadis-hadis yang sahih ini, maka hukum rejam ni memang ada. Dan termasuk antara hukum yang diturunkan oleh Allah, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, dan disebut hukuman rejam ini juga
diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi maknanya dia berdasarkan dalil hadis yang sahih, yang mutawatir, dan daripada penegasan para sahabat Nabi, di antaranya dari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tadi. Jelaslah tu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi itu yang berkaitlah tentang apa, tentang zina yang muhsan. Muhsan yang sudah berkahwin. Jadi kemudiannya yang kita nak huraikan juga sikit, iaitu macam manakah zina tu boleh disabitkan. Macam mana? Macam mana nak kata hukum perzinaan tu boleh dijatuhkan, macam mana? Boleh dilaksanakan macam mana? Jadi kata ulama dalam bab ini ada dua cara. Cara yang pertama iaitulah dengan ikrar, dengan pengakuan. Maknanya mereka mengaku yang mana mereka dah melakukan perzinaan. Seperti mana yang berlaku kisah tadilah, kisah Ma'iz bin Malik dengan kisah Al-Ghamidiyah tadi. Jadi menunjukkan yang mana mereka terang-terang mengaku yang mana mereka dah melakukan perzinaan, maka ni cara yang pertama disabitkan hukum perzinaan itu. Kemudian cara yang kedua macam mana para muslimin dan muslimat, iaitulah apa? Cara yang kedua nak sabitkan hukuman perzinaan itu adalah dengan kesaksian 4 orang saksi. Itu dia. Maknanya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kena ada 4 orang saksi yang betul-betul melihat peristiwa kejadian zina itu. Itu dia. Sampai ulama kata mereka benar-benar menyaksikan, nampak sungguh. Itu dia. Sampai dalam kitab fiqah kata, pertama saya sebut, dia kata nampak sungguh kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan. Mereka nampak sungguh benda tu. Itu dia. 4 orang saksi. Bukan seorang dua, 4 orang saksi. Itu dia. Dan 4 orang saksi ni pula siapa? Iaitu mesti orang laki-laki Muslim. Yang keduanya mukallaf. Maksudnya ialah orang kata berakal. Balik dan berakal. Dan yang ketiga mestilah yang bersikap adil. Itu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada bunyi-bunyi. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah ni para orang saksi. Maknanya bukan senang nak pilih 4 orang saksi ni. Mesti laki-laki Muslim, mesti yang mukallaf, yang balik, yang berakal, dan mesti yang adil. Adil ni bukan maksud adil dia bersifat adil, tapi termasuk yang kata adil itu, mereka jadi saksi ini ialah orang yang tidak melakukan dosa yang besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa yang kecil. Tu dia. Nak kena carilah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nak kena cari saksi macam itu, saksi yang adil ni nak kena carilah. Cari yang laki-laki Muslim, yang mukallaf, yang sudah balik, yang berakal, dan termasuk disebut tadi adil. Adil ni adil sungguh. Kemudiannya yang dimasukkan adil itu ialah mereka meninggalkan dosa yang besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa yang kecil. Tu. Jadi jenuh nak cari tu. Tu. Kan para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala kan. Jenuh nak cari kan. Macam mana nak cari tu. Jenis yang adil tu. Kalau yang Muslim tu bolehlah kan. Yang mukallaf tu okeylah kan. Tapi masalah nak cari yang adil itulah, yang jenis memang tak ada buat dosa besar lah. Kira nak cari yang dosa besar dia tak buat, lepas tu dia tak buat, dia tidak, orang kata dia tidak istiqamah pada dosa kecil kan. Dia tak kekal dalam dosa kecil tu. Dosa besar dia tak buat, kemudian dia pun tidak berterusan pada dosa kecil. Nak cari tu.
Nak cari yang macam ni memang agak susah, agak payah. Tapi itulah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cumanya pada hari ni yang ulama dah bahas lagi pada hari ni, kalau sekiranya orang kata saksi tidak ada, tapi yang ada apa dia? Yang adanya antaranya apa? Antaranya DNA. Macam mana? Antaranya DNA kan. Maknanya yang mana, yelah mungkin dia macam mana nak ceritalah. Mungkin berlaku kazaf, orang tuduh zina kan. Jadi masing-masing tak mengaku berzina. Jadi macam mana ni? Saksi tak ada, apa tak ada. Jadi nak buat macam mana? Jadi cek DNA. Bila cek DNA, dapati betul-betul ada perzinaan itu. Jadi yang dibahas oleh ulama, adakah boleh diterima dengan cara itu? Jadi memang dibahaslah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh kan. Jadi banyak yang kata ulama mutakhirin, ulama sekarang ni yang akhir-akhir ni, mereka menyatakan boleh diterima, orang kata daripada bukti DNA, boleh disabitkan hukum perzinaan itu. Itu dia Macam itulah juga kalau ada video kan, ada video, mana video tu terang lah. Video tu terang, memang nampak sungguh perzinaan itu. Maka dibuat bukti yang ada kata-kata ni, ada video ni, ada rakaman ni, ada rakaman bukti. Orang ni betul-betul melakukan perzinaan. Jadi bila ada rakaman itu, diserahkan rakaman tu pada orang pakar lah. Bila pakar ni dia cek dari segi kesahihan rakaman itu, ada edit ke, tak edit ke, dia cek semualah bagi yang pakar lah. Jadi kalau betul dicek, betul sungguh ni rakaman betul, rakaman asli, dan memang nampak sungguh perzinaan itu, maka ada yang kata boleh dijatuhkan hukuman zina, sabit hukuman itu. Ini perbahasan ulama lah mutakhir ini kan. Jadi macam mana sekalipun dalam bab-bab macam ni, dia diserahkan kepada tok-tok mufti. Jadi mufti lah yang buat kajian macam mana, dan mengikut fatwa mufti lah. Ikut fatwa mufti. Kalau mufti ni kata tak ada, dia kata tak sah. Mereka dah buat kajian macam mana ke apa, kata tak sah. Tu dia. Jadi kalau kata mufti tu kata okey, boleh sabit dengan DNA tadi, boleh sabit, terang dah, ataupun ada rakaman tu terang dah, jadi boleh sabit, betul lah. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, maknanya inilah mengikut fatwa lah daripada tok-tok mufti. Itu bila kita jelaskan mengenai apa? Mengenai sabitnya hukum zina tersebut. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ulama juga membahaskan dalam bab ini tentang liwat. Liwat. Banyak ulama kata hukumnya sama. Kalau ikut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala, hukum liwat sama dengan hukum zina. Sama. Maknanya apa? Kalau sekiranya yang buat kerja liwat itu sudah belum berkahwin, maka dirotan sebanyak 100 kali sebatan. Kalau sekiranya yang buat liwat itu sudah berkahwin, maka dikenakan rejam sampai mati. Itu dia nah. Ini kalau melakukan perbuatan liwat. Liwat ni satu dosa yang sangat besar lah, dan amat keji dan amat keji. Ini orang kata salah satu dosa yang amat keji, yang ada termaktub di dalam Quran kan, kisah Nabi Lut, sejarah kisah Nabi Lut alaihi salam, yang mana mereka melakukan liwat itu, kaumnya, dan kaum Nabi Lut alaihi salam. Yang akhirnya mereka dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Itu dia kan. Yang sampai hari ni ada kan, apa kalau yang negara mana yang apa kat Pompei tu, yang cerita Pompei tu, siapa tahu cerita Pompei tu, negara mana kita tahu tak? Tak pernah dengar. Pompei ada dia ada cerita sejarah lah, sejarah Pompei ni kira zaman dulu. Dia dekat Greece Ustaz. Nama lama Greek. Greek lah, betul-betul Greek. Cerita Julius Caesar.
Ya, Julius Caesar tu sebelum lagi ke selepas? Oh. Julius Yang Caesar. Yang Julius bagi Caesar. racun tu ke? Macam mana? Yang bagi racun tu ke? Julius Caesar tu, Caesar itu ialah gelaran. Gelaran kepada Maharaja Rom. Jadi memang cerita Julius Caesar ni cerita Rom lah. Cuma nak cerita Pompey ni saya rasa dia berlaku mungkin sebelum daripada Caesar saya rasa. Tapi mungkin memang betul lah mungkin berlaku di Rom, di Itali, macam disebut banyak yang disebut dengan Greek kan. Tapi dia bukan berlaku pada zaman Julius Caesar. Julius Caesar ni ialah cerita Maharaja Rom yang akhirnya dibunuh oleh orang-orang rapat dengan dia kan. Tu ceritanya lah. Yang bercinta dengan apa? Dengan Cleopatra dengan puteri Mesir. Begitu. Ni cerita cinta cintun lah. Tu dia. Baik. Tapi nak kata yang cerita ni Pompey ni dia ada kaitan dengan Greek jugalah kaitannya. Yang mana Pompey ni yang mana penemuan sejarahnya nampak orang jumpa dia punya mayat kan. Mayat dia kan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mayat kan, mayat mereka jadi keras. Sampai hari ni masih ada. Dan masih di orang kata dipelihara, dia punya kesan tu masih ada. Kita boleh pergi tempat tu. Tu dah saya mungkin di belah Itali lah kot. Boleh cari, boleh Google lah cari kat mana. Yang mana para muslimin dan muslimat nak kata ceritanya macam itulah sebab bila orang jumpa tamadun itu, orang jumpa tamadun bila pakai ekologi jumpa, mereka dapati banyak patung-patung, banyak yang ukiran-ukiran dekat dinding-dinding itu menunjukkan mereka ni meliwat. Tu dia. Mereka meliwat tau. Dekat dinding-dinding ni kan biasa orang dulu kan dia ada lukis patung, ada ukir patung dekat dinding kan. Dekat dinding gua lah, dinding rumah semua ni. Jadi mereka dapati ada art mereka ni yang mana di situ ada nampak mereka ni buat kerja liwat. Kerja liwat dan sebagainya. Dan banyak mayat mereka dijumpai dalam keadaan keras. Sampai hari ni masih ada. Keras. Dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan macam-macam lah lelaki perempuan lah. Bertelanjang pun ada, sebagainya. Kemudiannya ada yang saya pernah baca tu, dia kata antara yang ada patung tu ialah mak ayah tengah bergurau-gurau dengan anak. Dia tengah ni, saya tengok gambar tu, dia tengah anak tengah baring kat badan dia. Tengah-tengah tu datang balik Allah. Bayangkan tu. Semua mati. Mati dan keras sampai hari ni masih ada. Dan ada di antara beberapa orang yang lari. Lari nak selamatkan diri. Yang tu pun tak sempat lari, mati. Mati. Dan mereka lari tu masih ada mayat tu. Dalam keadaan macam tu juga. Dalam keadaan mereka lari. Begitu. Bila dia sebut tu, saya teringat hadis tu. Memang ada hadis Nabi sebut. Yang masa datang bala kaum Nabi Lut tu, ada yang lari. Tapi tak sempat pun mati. Semua ada. Tersilap saya, mungkin di belah sana, belah Itali gitulah. Jadi kita nampak itu nak kata Allah hancur binasakan. Jadi mungkin orang kata kalau ikut sejarah Pompey itu maknanya berlakunya letupan gunung berapi. Letupan gunung berapi yang besar sampai mereka dihujani dengan api lah, dengan api. Dan mungkin sampai ke belah Jordan tu ada antara mereka yang diterbalikkan. Ni yang berlaku kat Laut Merah tu kan, Laut Mati tu kan, diterbalikkan mereka ni. Jadi maknanya dahsyatlah apa yang berlaku tu. Disebabkan apa? Disebabkan liwat. Disebabkan liwat yang mereka buat. Nak kata dahsyatnya Allah turunkan azab kepada golongan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tajuk apa Tajuk cerita ke apa? Tak tahulah, cuba boleh Google nantilah tengok. Cari cerita Pompey. Pompey. P-O-M-P-E-I. Pompey. Tu. Sebab tak silap saya pernah dengar juga syarahan daripada Al-Fadhil Ustaz Dasuki Abdul Rani dekat dalam TV dulu. Dia pun ada cerita yang ni. Dia cerita pasal sejarah Pompey tu. Dan macam mana Pompey tu dihancurkan oleh Allah. Disebabkan kerja liwat yang mereka buat lah, liwat dan perzinaan lah. Tak silap saya lah. Jadi boleh baca, boleh cari
Boleh buat orang kata study lah untuk tengok macam mana orang kata inilah bila liwat itu berleluasa. Tu dia. Ada kat Google insya-Allah. Liwat tu berleluasa. Jadi orang kata dimurkai lah oleh Allah. Sebab tu kalau kita dok baca ulama dok bahas pasal hukum jinayat. Hukum jinayat tentang liwat ni, apa ulama kata? Ulama kata liwat ini jenayah yang paling keji. Jenayah yang paling keji kata ulama ialah liwat. Lebih keji daripada perzinaan itu. Tu dia. Jadi maknanya kerja-kerja liwat ni memang benda keji, dilaknat oleh Allah. Dan kalaulah berterusan perkara itu menyebabkan datanglah bala Allah. Auzubillah. Kita memang hari ni macam itulah kan. Sebab orang kata hari ni orang tak panggil liwat dah, panggil lesbian, gay, LGBT tu kan. Kira liwat tu orang tak panggil dah. Kalau bunyi liwat tu macam kotor sangat. Jadi mereka dok tukarlah perkataan, panggil lesbian ke, panggil gay ke. Bunyi macam okey lah sikit. Begitu kan. Inilah berat. Jadi maknanya ini benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi untuk itu yang kita sebut tadi, kalau ikut dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala, diterangkan pada kita bahawasanya hukum liwat itu sama macam hukum zina. Tu dia. Maknanya kalau sudah berkahwin, maka dihukum rejam sampai mati. Kalau belum berkahwin, maka dikenakan hukuman sebat sebanyak 100 kali rotan. Itu dia. Jadi ini hukum dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain lagi keras. Dia kata tak kira lah kau dah kahwin ke tak kahwin, hukum mati. Kalau kita baca dalam kitab fiqh jenayat ni yang menguraikan pasal 4 mazhab tentang hukum liwat ni, ada yang keras. Sampai ada kata tolak tempat tinggi kan. Nak cari tempat paling tinggi dalam negara tu. Lepas tu tolak ke bawah. Ada yang kata macam tu. Maksudnya cari bangunan yang paling tinggi dekat negara. Kalau kita apa, KLCC kot. Tu contohlah kan. Lepas tu tolak ke bawah. Macam tu. Ada kata begitu. Sebab nak kata hukum liwat ni keji sangat. Liwat ni keji sangat. Itu jenayah liwat ni. Jadi itulah maknanya kita jagalah. Kita insyaAllah lah jaga siapa? Anak-anak kita. Kita bimbang ni. Zaman hari ni kan macam-macam kan kita sebutlah lepas. Sekarang ni banyak sangat kes-kes lesbian, kes gay sebagainya. Yang hari ni orang lebih berminat kepada hukum, lebih berminat pada dari kalangan sejenis. Tu dia. Laki-laki minat laki-laki, yang perempuan minat perempuan. Beratlah. Tapi yang lebih banyak hari ni laki-laki yang laki-laki lah. Kalau saya baca laporan daripada seorang pensyarah tu, dia kata banyak kes hari ni lebih kepada laki-laki dengan laki-laki. Tu dia. Jadi kita pantaulah anak-anak kita ni. Doa sekali. Minta Allah lindung keluarga kita daripada perkara tersebut. Okey, baik. Jadi para muslimin dan muslimat, tu di antaranya. Cuma nak ingatkan pada kita muslimin dan muslimat, bila saja mereka yang direjam itu, macam kes Ma'is tadi, kes Ramiliyah tadi. Jadi bila mereka direjam, kira mereka benar-benar sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya mereka dah kena macam tu, mereka mati dalam keadaan, orang kata apa, diampunkan oleh Allah sebenarnya. Tu. Kalau kita baca satu riwayat, macam mana ketika mana dilaksanakan hukuman rejam kepada perempuan Ramiliyah tadi tu, dan rejam ni kena baling batu kan. Jadi bila kena baling batu tu kena kat kepala dia berdarah, maka darah tu terpercik. Darah tu terpercik, maka terkenalah kepada baju Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Bila kena pada baju Khalid Al-Walid ni, Khalid Al-Walid jadi marah. Marah. Dia marah lah pasal darah tu kena kat baju dia. Darah orang yang kena rejam ni, dia marah. Bila dia marah macam tu, maka Nabi dengar. Nabi kata pada Khalid, Nabi kata, mahlan ya Khalid. Tu. Mahlan ya Khalid. Maksudnya apa? Relax. Tu.
Relax wahai Khalid, relax, tenang. Tenang wahai Khalid. Fawalladhi nafsi biyadih. Nabi kata, demi yang jiwaku dalam tangannya, laqad tabat taubatan law tabaha sahibu aqsin la ghufira lahu. Kata Nabi SAW, bahkan jika seorang yang sangat zalim datang bertaubat, ia pasti diampunkan. Maksudnya apa? Nabi nak kata, walaupun dia sudah melakukan perzinaan perempuan ini, tapi dia betul-betul dah bertaubat. Kena rejam, dia betul-betul bertaubat dah. Maka Nabi kata dosanya memang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam itulah juga mengikut satu peristiwa, ada lagi perempuan yang direjam direjam di zaman Nabi. Saya sebut tadi ada lebih kurang 5 kes kan. Ada lagi perempuan daripada Juhainah pun sama juga kesnya. Tadi orang media ada pada Juhainah juga yang melakukan perzinaan yang sudah muhsan, yang sudah berkahwin. Jadi bila saja sudah dikenakan rejam, maka meninggal dunialah perempuan itu. Bila meninggal dunia, maka nak semayanglah jenazahnya. Itu dia. Bila semayangkan jenazahnya, Sayyidina Umar tanyalah, kita Rasulullah nak semayangkan jenazah dia ke? Sayyidina Umar tanya kan, sebab dia kan mati sebab rejam orang ni, sebab berzina. Jadi patutkah, layakkah dia disemayangkan oleh Nabi? Sayyidina Umar tanya gitu. Maka Nabi katalah, kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah law si'athum wa hal wajadta taubatan afdala min anjadat binafsiha Allah ta'ala binafsiha lillahi ta'ala. Kata Nabi SAW, jika aku bandingkan kebaikannya dengan 70 perempuan yang beriman di Madinah ini, maka luas lagi amal kebajikannya, luas lagi amal kebaikan dia. Tidakkah kamu mengetahui sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang sanggup mengorbankan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Mana Nabi nak kata, walaupun mereka dah berdosa besar, dah berzina, tapi sebenarnya mereka ni sudah bertaubat pada Allah. Sampai Nabi kata, nak bandingkan kebaikan dia dengan 70 orang perempuan yang beriman di Madinah ni, maka luas lagi kebaikan dia, kebajikan dia, kata Nabi. Sebab Nabi kata, inilah sebaik-baik manusia di sisi Allah. Pasal apa? Sanggup mengorbankan dirinya kepada Allah. Dia sanggup. Sebab dia dah menyesal kan. Dah buat dosa tu, dia menyesal sungguh. Sampai sanggup mengaku depan Nabi. Bayangkan. Maknanya sampai tara tu mereka ni sanggup mengorbankan dirinya kepada Allah. Maka pasal itu Nabi kata kebaikan mereka lebih hebat daripada 70 orang yang beriman. Itu dia. Maknanya mereka yang sudah direjam itu ialah manusia-manusia yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, cuma kadang-kadang orang dok tanya pula, bab zina lah. Jadi kalau rogol macam mana pula? Pula dah. Rogol pula macam mana? Para muslimin dan muslimat. Lah kes rogol ni kan. Berat juga ni rogol-rogol ni. Ustaz, minta maaf Ustaz. Sebelum Ustaz pergi kepada rogol kan. Ya. Saya tengok balik recording kelas 2 minggu lepas. Ustaz tanya, bagi assignment, bagi homework. Kenapa orang buat pengakuan walaupun tahu nak kena rejam semua tu kan? Ya. Maknanya daripada apa yang Ustaz jelaskan hari ni, maknanya memang diorang nak taubat tu lah yang pertama. Ya, dan betul. Seterusnya diorang tak nak azab di akhirat esok. Betul Ustaz? Ya, betul. Betul lah tu. Maknanya mereka bersungguh taubat. Yang keduanya, maknanya mereka tak nak diazab di akhirat. Ni nak kata keyakinan mereka kepada janji Allah dan Rasul tentang akhirat. Dan termasuk yang saya sebut juga pada yang lepas, inilah juga hasil pentarbiahan dari Nabi SAW. Maknanya Nabi berjaya melahirkan kelompok sahabat Nabi yang yakin kepada janji Allah
dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau macam akhir zaman ni, kalau memadai dengan bertaubat, macam mana Ustaz? Ya, Kalau dia sebenarnya macam tu sebenarnya. Macam kita baca hadis tadi yang Ma'is, Ghamidiyah tadi, bila mereka mengadu Nabi, Nabi kata tu je. Nabi kata irji' fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Nabi kata tu. Nabi kata baliklah, beristighfarlah pada Allah, minta ampun pada Allah, taubatlah. Begitu. Sebab itu saya sebut yang lepas, yang mana ulama kata sebenarnya bila saja mereka dah benar-benar melakukan perzinaan dan kemudiannya mereka nak taubat pada Allah, pada masa itu dosa mereka dengan Allah, antara mereka dengan Allah. Jadi sebaiknya mereka tak payah cerita dengan orang, tak payah cerita. Tak payah cerita, tak payah beritahu ke orang. Kemudian mereka bertaubat. Kalau sungguh mereka menyesal, taubat saja. Taubat nasuha bersungguh-sungguh. Tu dia. Dan kita sebut tadi, kenapa disabitkan? Disabitkan antaranya apa? Pengakuan. Yang kedua tadi, ada saksi. Tu. Kalau dua-dua ni tak ada, pengakuan tak ada, saksi tak ada, mereka menyesal, mereka bertaubat je. Bertaubat sungguh-sungguh. Tak payah cerita dengan orang dah. Jangan cerita, aku zina dengan orang ni lah. Tak payah cerita. Ataupun duk viral, masuk TikTok ke viral. Mengarutlah sekarang kan, duk masuk TikTok ke, masuk Facebook. Alhamdulillah, nampak dah. Jelas, faham dah apa yang Ustaz terangkan, insyaAllah. Jadi mana tu? Maknanya itulah yang jalan sebenarnya kan. Macam itulah kita, kalau kita pun kita ada kadang-kadang ni kita ada macam yelah kita ni ngaji kan. Kadang-kadang tu ada masa kita ni orang kata yelah terpesong sikit kan. Jadi kita menyesal, lepas tu kita mengaji, kita menyesal. Bila kita menyesal tu taubat saja pada Allah. Taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh pada Allah, minta ampun pada Allah, tak nak ulang dah. Tu. Tak payah cerita dengan orang. Tapi kita hebah-hebahnya cerita. Kita dengan Allah je pada masa itu. Tu dia para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu caranya yang Islam ajar kita. Maknanya mudah je gitu kan. Itulah cara dia. Allah Ta'ala yang maha penyayang kan dalam hadis kursi kata inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku, kasih sayang aku mengatasi kemurkaanku. Tu dia. Ini jelas. Dosa besarlah tara mana kita buat, betul-betul menyesal, taubat nasuha. Allah dengan rahmat Allah ni, Allah ampunkan kita. Pasal rahmat Allah tadi mengatasi kemurkaan Allah. Itu yang tu kita pegang. Baik, okey. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi kita masuk sikit tentang rogol tadi. Jadi rogol ni kira ada beberapa pandangan lah. Ada beberapa pandangan. Ada pandangan kata rogol ni dia sama macam zina juga. Hukuman dia. Maknanya perogol tu lah. Perogol tu kalau dia rogol orang, kalau dia tak berkahwin, dia kena rotan lah. Tu dia. Kalau dia dah kahwin, kejam lah. Tu. Cuma ulama kata rogol macam mana? Rogol orang kata yang tidak menggunakan senjata. Tu dia. Mana dia tidak, ni lah dia kata apa? Dia tidak sampai mencederakan, tidak sampai mengancam nyawa kan. Dia rogol orang, tak tahu lah macam mana. Cara macam mana tu Allah Alam, tapi rogol lah. Maknanya rogol ni sebab bukan orang kata apa, bukan orang kata keinginan. Maknanya perempuan tu memang tak nak. Maknanya dipaksa. Dipaksa, akhirnya kena rogol. Mungkin dia, perempuan ni takut ke apa, dia serah je lah, tak apa, rogol dia. Dia tak nak. Jadi, dalam keadaan itu tidak ada senjata apa-apa. Mana tak ada senjata mengancam nyawa tak ada. Kalau macam tu, kata ulama' dan mazhab Syafi'i, dia kata dia sama macam zina, hukum dia. Maknanya rotan sebatan 100 kali ataupun rejam bagi yang berkahwin. Tetapi dalam mazhab Syafi'i kata, kalau sekiranya dia rogol itu menggunakan senjata. Menggunakan senjata, mengancam nyawa, kira sampai cedera lah perempuan tu, mungkin dipukul ke, dia toreh pakai pisau ke, apa benda lah, sampai macam tu kan. Jadi
Maka ulama kata kalau cara macam tu, dia hukuman dia macam mana? Hukuman dia sama macam kalau orang buat merompak, dia panggil hirabah. Hirabah ni termasuk hukum hudud Hirabah ni iaitu hukuman bagi perompak, penyamun. Perompak lah. Perompak ni, sebab perompak ni kita sebut yang lepas, dia berbeza dengan pencuri. Pencuri ni dia masuk sesenyap, dia ambil sesenyap, tu pencuri. Tapi yang kata perompak ni, para muslimat, dia sampai ke tahap cedera, sampai ke tahap mati orang tu. Ni perompak. Baik. Jadi kata ulama, kalau sekiranya dia rogol orang, dia buat macam tu cara dia, maknanya dengan cara mengancam sampai orang tu cedera, mungkin mati, tak mustahil sampai mati dia buat macam tu. Jadi perogol ini kena hukuman hirabah. Hukuman hudud hirabah sama macam perompak. Kalau ini beratlah, pasal bila kita baca surah Al-Maidah ayat 33, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Berat ni. Hanya sahaja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas bunuh. Kalau mereka membunuh saja. Ulama tafsir kata mereka membunuh orang dan tidak merampas. Ni membunuh, maka dibunuh. Atau dipalang. Allah kata apa? Au yusallabu. Dipalang. Dipalang ni maksud apa? Disalib. Tu, faham? Dipalang tu disalib. Yang ni kata lama, kalau mereka buat kacau ni sampai ke tara bunuh dan merampas. Kalau bunuh saja orang, dia tak rampas barang orang, dia kena bunuh. Tu hukuman bunuh kata tadi. Tapi kalau sekiranya dia buat macam tu, dia merampas atau orang, lepas tu dia bunuh pula orang tu, maka dia kena salib. Kena salib, kena seksa lah, mana-mana hukuman yang berat lah, matilah maksudnya kan. Ataupun kata Allah, dipotong tangan dan kaki, mereka bersilang. Ini Allah sebut dalam Quran ni. Warjulahum min khilaf au tuqata'a aydihim wa arjulahum min khilafin. Maknanya atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka cara bersilang. Potong tangan kanan, potong tangan kaki kiri. Begitu, bersilang. Ulama kata yang ni kalau mereka ni merampas sampai orang cedera, tidaklah sampai orang kata mati kan. Tapi dibuatlah kejahatan tu. Maka dihukumah hudud macam tu. Ataupun kata Allah, au yunfau minal ard. Ataupun dibuang negeri, kalau mereka ganggu, buat kerosakan, ketenteraman awam, ketenteraman umum, orang jadi tergugat keselamatan sebab kejahatan dia kan, dia buat macam-macam, menakut-nakutkan orang, membimbangkan orang kan, jadi kena buang negeri. Ini yang kata, demikianlah kata Allah bagi mereka penghinaan di dunia. Jadi maknanya Allah jelaskan walau fil akhirat ataupun nanti di akhirat mereka dapat azab. Mereka bertaubat pada Allah. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, ulama kata macam itulah bagi mereka yang melakukan rogol itu. Sebab rogol ni memang dibuat rosak. Termasuk dalam buat rosak. Wa yas'auna fil ardi fasadan. Yang melakukan kerosakan, bala bencana, kerosakan di muka bumi. Termasuk rogol tu. Sebab bila rogol ni, maknanya kesan pada kena rogol tu, orang tu, kesian. Dari segi dia punya maruah dia, dari segi dia punya emosi dia kan, macam-macam terganggu lah habis. Jadi pasal tu hukuman berat pada orang yang merogol itu, sampai ulama kata sama hukuman hirabah tadi, yang buat perompakan. Mana sama ada dibunuh, ataupun disalib, ataupun dipotong tangan kaki dengan bersilang. Itu dia. Itu di antara hukum-hukum je lah. Tu. Mana tengok dari segi kategori cara mana dia buat rogol itu. Itu dia. Jadi mana itu nak kata ini sekiranya kalau berlakulah rogol itu. Okey.
Dan ada juga yang menyatakan bahawasanya para muslimin dan muslimat, orang yang rogol ni, dia jatuhkan hukuman takzir. Takzir kepadanya. Baik, takzir ni apa? Hukuman takzir, hukuman yang diserahkan kepada hakim. Mana hakim yang menentukan hukuman macam mana nak jatuhkan pada si perogol itu. Tu dia, serah pada hakim. Jadi takzir ni kadang-kadang lagi dahsyat. Sampai mati pun ada. Maknanya ikut apa yang ditetapkan oleh hakim. Begitulah. Ini yang kata takzir. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun orang perempuan kena rogol tu, dia tak bersalah lah. Dia tak bersalah kan. Kira dia diampunkan oleh Allah. Dia tak bersalah. Dan dia di antara orang yang termasuk yang dianiaya. Dianiaya yang kita sebut tadi lah. Dia jadi mangsa kan. Jadi di antara yang termasuk orang yang apa orang kata, yang telah dijatuhkan maruahnya, menyebabkan maruahnya tercela, menyebabkan dia akan hidup dalam keadaan emosi, tidak tenang, dia akan jadi macam-macam lah. Jadi pasal itu ulama kata, bagi orang perempuan yang macam tu, kita masyarakat tak boleh biarkan. Tak boleh biarkan, maksud kena bantu dia. Bukan hina dia, bukan sisihkan dia, bukan. Tapi Islam kata bantu dia. Bantu dia kan, tak kisahlah bantu dari segi apa. Dari segi yang kata psikologi ke, dari segi duit ke, apa tu pulang lah. Yang penting jangan tinggalkan dia macam tu. Kena bantu. Ini kewajipan orang kata masyarakat Islam sekeliling lah. Begitu. Ini yang diterangkan oleh para alim ulama kita. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita cukuplah sekali itu. InsyaAllah kita sambunglah kuliah kita ni minggu depan. InsyaAllah dari minggu depan ni kita akan masuklah ayat yang seterusnya. Hari ni kita habis huraian sampai ayat 2 juga Ustaz. Macam mana? Huraian Ustaz hari ni sampai ayat 2 jugalah. Ayat 2 jugalah. Nanti kita akan masuk ayat yang seterusnya lah. Ayat yang ketiga lah. InsyaAllah minggu depan lah. InsyaAllah. Okey, jika ada apa-apa persoalan dipersilakan. Silakan jemaah kalau ada soalan sebelum kita tutup. Ya. Tak ada. Kalau tak ada kita tutup lah. Okey. Kalau tak ada, saya tutup saya serah pada Puan Moderator sebab hari ni tak ada kuliah kan. Ustaz tak ada kuliah hari ni. Boleh relax sikit. Saya tengok sekejap lah tadi pasal Pompei tu. Ya Allah Akbar. Masya Allah. Macam betul macam yang umat Nabi Lut tu lah. Ya Allah Akbar. Ya, betul. Betul. Kalau kita pergi ke sana pun, kita bukan tengok keindahan kecantikan pun, tapi kita Masya Allah. Ya Allah. Tengok sebagai iktibar lah, ibrah. Ya, betul. Kutip tu semua ori mayat yang betul Ustaz. Ya, betul. Mayat tu masih ada. Mayat tu masih ada. Keras macam tu lah. Okey, kalau tak ada salah saya tutup ya jemaah. Okey, baik. Mira, suara Mira jauh Mira, makin jauh. Oh ya ke? Sekejap Mira keluar balik. Okey. Terima kasih atas semua perkongsian pagi ni. Sebelum ni baca kalau ayat zina ni macam sekali lalu macam tu je kan. Ya, tapi bila berjalan dengan tafsir dia datang rasa takut tu, Masya Allah. Betul. Bukan benda kecil zina ni, kalau benda kecil. Ya Allah, betul sis. Besar sangat. Tengok dengan keadaan sekarang pun anak muda semua kan, ya Allah takutnya sis. Macam mana? Betul. InsyaAllah. Tapi kalau nak jatuh hukum tu susah juga Ustaz kan, nak cari 4 saksi, nak tengok. Mana nak jumpa tu. Tu yang kita sebut tadi, yang lepas-lepas kan, pemerintah satu. Kemudiannya tu yang ulama
akan sabit benda lain tu, pakai Tak, DNA. itu kalau yang Ya, bapak betul. sendiri, Ustaz, rombongan anak sendiri baru sampai baru habis ni satu daripada keluarga satu tu, bulan. Masya Minta maaf Mira, Allah. kejap. Akak baru Betul lah. teringat. Tak apa, Ini tak apa, sila. ada seorang asatizah ni. Hmm. Dia kata ni pandangan dia lah. Dia pun macam mohon maaf. Cumanya dia kata dari pandangan dia, pemerintah sekarang kalau nak simply buat hukum hudud ni, macam dia taklah guna word tak sesuai, tapi dia kata macam Rasulullah sendiri pun lebih dia bagi contoh ada pendekatan Rasulullah lebih macam mana tak nak tunjuk macam terus drastik kalau buat sesuatu keputusan tentang hukum tu. Sebabnya macam kita sekarang lagi lah duduk dalam keadaan yang demokrasi ni kan. So cara pandang tu macam pada dia kalau nak pemimpin yang terus jalankan hudud tu tak sesuai dah untuk waktu ni. Apa pandangan Ustaz kalau dengar pandangan macam ni Ustaz? Baik, jadi sebenarnya para muslimin dan muslimat, bila kita berfikiran hudud ini semata hukum, kita akan kata macam tu. Hukuman semata-mata. Kita akan kata macam tu. Sebenarnya hukuman hudud ni bukan hukuman semata-mata. Dia merupakan didikan daripada Allah. Sebab tu kita sebut tadi, macam contoh, di zaman Nabi SAW, hanya 5 kali je rejam tu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hukum itu tak banyak berlaku. Kalau pengajaran pada umat pengajaran. Kalau hukum hudud itu nak hukum saja, banyaklah benda tu kan, banyak sikit-sikit salah hukum, sikit-sikit salah hukum. Dia bukan macam tu. Sebab tu sampai disebut tadi kena jaga 4 orang saksi. Maknanya peringkat-peringkat tu kan senang. Maknanya memang kena fahami dulu didikan Allah ni nak capai keputusan pun ada cara. Faham? Ustaz sebut ni mesti nampak. Mana hukum hudud ni memang sesuai walaupun akhir zaman Ustaz Dia memang sesuai. Ya. Peringkat-peringkat macam tu lah. Step by step. Dan mungkin orang kata dari segi nama diubah, tapi hukumannya sama kan. Macam-macam lah ikut pada keadaan zaman lah. Faham? Macam tu. Yang penting ada usaha untuk dibuat. Ya. Tak menolak, tak kata benda ni dah tak sesuai, benda tu yang salah. Tak boleh, walaupun benda tu orang kata tak buat semua, tapi ada juga perkara itu kan. InsyaAllah boleh dah tu. Alhamdulillah. Kena hukum tu kena wujudkan. Sila Mira, maaf banyak. Laksana tidak tak apa, tapi wujudkan. Kan Ustaz kan? Mana buatlah takat mana yang boleh. Sebab ada negara buat macam Arab Saudi kan, macam negara Arab kan ada setengahnya buat kan. Tu. Jadi maknanya dia pun buat pun takat mana yang mereka boleh buat je. Tu dia. Tu mana yang boleh buat. Itulah mana ada usaha itulah insya-Allah lah. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Salam ya. Ya, saya mau tanya kalau tentang merampas harta. Ya. Ya. Kalau hakim tidak melakukannya, adakah kita boleh menyatakan? Hakim? Kalau hakim kita misalnya dah berputus di mahkamah, dia itu merampas harta. Okey. Jatuh hukum hudud sebab perkara itu adalah bukan merampas perkara yang main-main, ya terlalu banyak. Jadi kalau hakim tidak melakukannya, adakah kita boleh mengingatkan pada hakim tersebut? Baik, jadi orang kata merampas harta. Jadi merampas harta ni tengok macam mana cara dia merampas. Kalau sekiranya merampas macam kita sebut tadi, ada unsur rompakan. Rompakan maknanya sampai berlaku kecederaan sebagainya, maka hukumnya macam tadilah macam Allah sebut dalam Quran surah Al-Maidah ayat 33 tadi. Begitulah maknanya mungkin kalau mungkin dibunuh, kalau sampai ada orang mati atau disalib atau potong tangan kaki bersilang, gitulah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya dia merampas tu cara lain. Dia merampas gunakan orang kata paksaan atau menggunakan kekuasaan atau gunakan kekuatan lain. Dia tidak merampas dengan bunuh orang, dia tak merampas dengan mengkasari orang, tidak. Tapi dia gunakan kuasa dia. Dia kata ni ambil harta orang ni. Orang tu lemah tadi buat apa, orang tu bagi je lah. Dia ambil. Jadi di sini, dalam bab macam ni lah, muslimin dan muslimat, maka diadukan kepada hakim. Jadi bila sekiranya
betul-betul terbukti orang ini merampas harta orang, betul-betul dia jahat, betul-betul ada, memang betul dia buat, tapi hakim pula, oleh kerana mungkin ada kepentingan ke apa, jadi hakim ni tiba-tiba hakim kata tak ada. Hakim kata hakim batalkan apa tuduhan sebagainya. Jadi yang berdosa besar pada masa itu hakim lah. Itu yang Nabi kata, bila jadi hakim ni, sebelah kaki dah masuk neraka dah. Bila jadi hakim. Bila jadi hakim tu, dilantik saya jadi hakim, sebelah kaki dah masuk neraka, Nabi kata. Sebab nak kata, kerja hakim ni bukan yang senang. Kalau dia tak adil macam tu, dia dosa yang amat besar, akhirnya duduk kaki masuk neraka. Masuk neraka tu kan? Tu dia. Mana hakim tu telah dosa besar. Jadi hakim tu kenalah orang yang betul-betul adil dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau betul ada kes macam tu, jatuhkan hukuman yang sepatutnya. Begitulah di antaranya. Wallahu a'lam. Tapi sekarang ini hukum hudud tidak dimaktubkan lagi ya. Ya. Dari mana ya hukum Ya. yang biasa dilakukan? Dia sekarang ni bila hukum hudud tak ada lagi, jadi memang kena ikut undang-undang yang ada sekarang lah. Tu. Itu je yang ada. Sebab tidak ada hudud lagi yang dilaksanakan, jadi kena ikut undang-undang yang ada sekarang. Dan memang undang-undang yang ada sekarang pun ada kata hukum-hukuman pada mereka yang buat rampasan tu memang semua ada. Cumanya tidaklah kata apa hukuman yang ada tu sama dengan hudud, tidak. Tapi macam mana pun yang ada sekarang ni, yang itulah yang ada. Kena ikut yang ada lah. Yang tu. Jadi macam mana pun dari segi hukuman itu, hukum hudud tidak dilaksanakan, itu serah pada pemerintah. Pemerintah yang tanggung, bukan kita. Itu dia. Jadi maknanya yang ada sekarang ni ada itulah yang kena ikut, itulah. Wallahu a'lam. Ada saya lagi dari jemaah? Ada kan? Kalau tak ada, kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam, ya. Oh, ada. Silakan. Maaf ya Ustaz. Andai kata pemerintah itu sendiri yang buat maksiat seperti itu, macam mana tu dia nak jatuhkan hukum hudud? Itu yang kata adil tadi tu. Sampai Nabi dah sebut dalam satu hadis sahih Muslim kan, yang Nabi kata walaupun Siti Fatimah tu Zahra, kalau Fatimah tu Zahra itu mencuri, aku akan potong tangan dia. Maksudnya kalau melibatkan siapa pun, kalau pemerintah tu yang buat jahat sekalipun, maka hukum hudud ni dia tak kira siapa. Mesti laksanakan. Jadi tu yang nak kata, maknanya kata badan kehakiman, badan penguatkuasaan sebagainya, dia kena bebas daripada tekanan-tekanan politik ataupun tekanan pemerintah sebagainya. Dia kena bebas. Dan mereka kena bersikap adil. Tak kira pada siapa. Bila ada kata aduan, kata pemerintah buat macam ni, dia kena siasat cara telus. Siasat, dan kalau betul bersalah, kena hukuman cara betul. Itu dia. Itulah sebenarnya. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Begitu. Wallahu a'lam. Maksud saya di sini keputusan tu. Keputusan tu hendak keputusan untuk menjalankan hukuman tu, kita mesti daripada pemerintah dan juga dari saksi-saksi yang 4 orang tu. So kalau pemerintah tu sendiri yang melakukan maksiat seperti itu, macam mana dia nak buat keputusan? Adakah macam mana Macam mana soalan dia hakim yang menjatuhkan hukuman tersebut. Disebut tadi hakim bebas daripada tekanan pemerintahan, tekanan politik. Hakim. Itu dia. Jadi kalau pemerintah buat kejahatan, jadi hakim boleh menjatuhkan hukuman pada pemerintah tersebut. Itu maksud dia. Bukan kata pemerintah yang menghukum orang, tidak. Pemerintah hanya kena menjalankan hukuman tersebut. Pemerintah hanya menguatkuasakan hukuman itu, dan yang mensabitkan hukuman itu ialah hakim. Faham tak? Yang mensabitkan hukuman itu ialah hakim, bukannya pemerintah. Pemerintah dengan kuasa pemerintah, dia kena buat hukum ini. Hukuman hudud dia kena buat.
Jadi yang mensabitkan hukuman ialah hakim tersebut. Jadi bila jadi macam tu, kalau pemerintah buat jahat, hakim boleh melaksanakan hudud pada pemerintah tersebut. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Maknanya pemerintah pun tak boleh lari daripada hukum. Tak boleh lari. Kan? Tak boleh lari. Maknanya hakim lagi tinggi daripada pemerintah. Assalamualaikum. Ada abang ni hakim lebih tinggi lah. Betul. Wassalamualaikum. Ya, salam. Ustaz, bila bab merampas harta, contoh bila dalam bab keluarga, suami isteri lah contohnya. Bila berlaku contoh perceraian, contoh salah seorang dia macam pembagian harta tu tidak adil lah. Contoh macam isteri ke atau suami mengambil walaupun tu hak ada yang dikatakan hak bersama ataupun tidak kan. Adakah itu juga boleh dikelaskan sebagai merampas harta bila tidak dibahagi secara adil lah? Baik, bila dibagikan cara tidak adil, ini yang kita baca surah Al-Mutaffifin tu. Al-Mutaffifin ni antara yang kata Allah wailul lil mutaffifin ni, kecelakaan bagi orang yang tatfif ni. Tatfif ni kata ulama antaranya apa? Orang yang membahagikan harta dengan tidak adil. Jadi maknanya mereka mendapat kecelakaan. Dosa besar lah. Dosa besar. Jadi boleh dalam kategori yang tu lah. Merampas pun boleh, menzalimi pun boleh, maknaya pun boleh. Cuma dari segi hukum dunia ni, dia kena buat aduan lah kepada pihak berkuasa. Jadi pihak berkuasa lah yang akan buat siasatan dan akan menetapkan hukumannya macam mana. Begitu. Tapi dari segi hukum syarak, memang orang yang buat macam tu telah melakukan dosa yang besar lah. Kerana tidak berlaku adil dalam membahagi-bagikan harta. Wallahu a'lam. Ustaz, jenayah liwat tu jatuh di hukum hudud under apa jenayah Ustaz? Baik. Yang kita sebut tadi, jenayah liwat itu termasuk hukuman hudud had zina. Sama. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dia sama dalam bab zina lah. Maknanya kalau sekiranya dia sudah berkahwin, direjam. Dan kalau tak berkahwin, disebat 100 kali sebatan. Dia termasuk hudud dalam bab zina. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya tutup. Saya kira tutup majlis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sila. Nak tanya sikit tapi keluar sikit daripada tajuk hudud lah. Ya. Ada sahabat ni tanya dari surah Ali Imran tu ayat 7. Kan ada ayat yang mengatakan ayatul muhkamat tu kan. Nak terangkan macam mana tu Ustaz? Yang ayatul muhkamat tu. Nak terangkan dia orang ni. Dengan satu lagi wa uharum mutasyabihat. Baik, jadi dia tanya pasal apa tu? Nak terangkan, dia kata dia tak faham, kata dia yang jelas maknanya tu dengan yang sama-sama maknanya tu. Jadi saya nak terangkan dia orang tu macam mana? Baik, nak jadi faham dia. Dalam Quran ni dia ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabih. Jadi ayat muhkam ni ialah ayat yang jelas. Jelas, Allah turunkan jelas. Jelas dari segi apa? Dari segi hukum jelas. Jelaslah ayat tu. Maknanya bila melibatkan ayat muhkam yang jelas, maka hukumnya qat'i muktamad. Tidak ada khilaf. Macam contohnya ayat tentang keimanan pada Allah. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Ayat amanah Rasul, amanah Rasul, amanah Rasul. Apa ayat surah Imran tu? Surah Al-Baqarah tu? Lillah amanah Rasul. Amanah Rasul bima. Tu ayat tu. Itu ayat tu ialah ayat yang muhkam, jelas. Yang mana Allah kata Rasulullah, orang beriman ni beriman sungguh. Perintah beriman pada Allah, Rasul, semualah ini ayat yang muhkam. Ayat yang jelas terang, yang melibatkan akidah terang. Maka ini ayat yang muhkam, maka hukumnya qat'i muktamad, tak ada khilaf. Jadi ada pun ayat yang mutasyabih itu ialah ayat yang dari segi maksudnya sama. Ada kesamaran. Jadi di sini akan berlaku khilaf ulama. Di antaranya ayat berkaitan, kalau bab fiqahnya tentang ambil wuduk lah. Kita baca surah Al-Maidah kan ada ayat pasal wuduk.
Wuduk ni Allah kata kena basuh kepala. Kepala ni tara mana? Di situ ada ada kesamaran lah. Kesamaran nak basuh kepala. Sebab Allah kata basuh kepala je. Jadi kepala tu basuh tara mana? Basuh kepala tu adakah celup kepala, satu kepala dalam kolam ataupun basahkan semua atau macam mana? Itu khilaf ulama. Yang ulama duk bahas, yang mazhab Syafi'i kata cukup dengan 3 helai rambut pun dah cukup sebagainya. Yang kata pula kalau ikut mazhab lain pula kata basuh satu kepala ni kan, macam kan. Jadi di situ ayat mutasyabih berlaku khilaf ulama, dan termasuk ayat mutasyabih ni ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Macam tangan Allah, wajah Allah, sebagainya. Jadi ni khilaf lah. Ada yang kata tangan Allah ni, mana tangan Allah yang selayaknya bagi Allah. Ada yang kata tangan Allah ni ditakwilkan, iaitu tangan itu maksudnya rahmat Allah, pertolongan Allah dan sebagainya. Itu. Maka dalam bab mutasyabih, ayat Quran ini boleh dikhilaf. Ada khilaf daripada kalangan ulama Islam. Itu. Jadi yang muhkam tadi jelas dan tak ada khilaf, hukumnya muktamad. Itu di antaranya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Tutuplah Mira, kesian Ustaz tak minum lagi. Ustaz puasa kan? Alhamdulillah semua orang puasa. Ini puasa. Okey, Minum dah sahur tadi. Allah, subhanallah. Okey, baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian yang kita mendapat manfaat dan ibrah dan pengajaran apa saja yang Ustaz kongsikan hari ini. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dan urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita dari subuh tadi sampai sekarang. Jadi kita tidak ada lagi kuliah selepas ini sebab kita dah mula bercuti. Sehingga hari Jumaat lah, 2 hari kita bercuti. Bermula hari Sabtu kuliah akan bermula seperti biasalah, kuliah subuh. Jadi kita cuti hari Khamis dan Jumaat. Jadi di kesempatan ini saya mewakili Gubernur Iman, tim pengurusan Gubernur Iman memohon maaf di hari 9 Zulhijjah ini, hari yang baik, yang barokah ini. Saya memohon maaf sekiranya di sepanjang kuliah berjalan, dijalankan di Gubernur Iman ini, yang dihadiri oleh jemaah-jemaah semua, yang mana sekiranya kami melakukan sebarang kesilapan, mohon maaf, kerana yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Dan kami juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir saja, batin tak ada. InsyaAllah. Ustaz, kami juga mohon maaf ya Ustaz sekiranya ada sebarang kesilapan, sebarang kekurangan ataupun terkasar bahasa. Mohon maaf Ustaz dan halalkan ilmu-ilmu yang Ustaz ijazahkan kepada kami, insyaAllah, amin. Jadi sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Ta'az. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqamatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillah rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.